Malaysia berada di kedudukan ke-8 teratas yang menghadapi masalah sampah plastik tidak terurus. Sisa pepejal di Kota Baru, Kelantan meningkat sebanyak 430 tan sehari sepanjang bulan Ramadan ini berbanding 350 tan sehari pada hari biasa. Masalah sampah terutamanya plastik yang memenuhi ruang lautan menghantui bukan sahaja Malaysia tetapi juga negara-negara membangun yang lain. Hampir 50% daripada jumlah plastik yang digunakan adalah plastik sekali guna dengan anggaran global menunjukkan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke lautan setiap tahun. Manusia dan plastik tidak boleh dipisahkan. Kebergantungan kita kepada penggunaan plastik sangat tinggi dan tidak dinafikan, murah, praktikal, tahan lama dan kalas air. Tidak kurangnya ramai menganggap penggunaan plastik ini merupakan isu remeh, maka ada yang tidak kisah dibuang merata. Namun tahukah anda, plastik adalah musuh senyap kepada manusia dan ia boleh mendurjanakan. Bukan sahaja kepada alam sekitar, malah manusia juga boleh menjadi korban. Dalam edisi kedua dokumentari kesedaran Kelab Belia Prihatin Malaysia, kami akan membawa anda memahami situasi semasa pembuangan sampah, terutama plastik di Malaysia. Fokus turut diberi kepada risiko bahaya, kesan maupun impak yang sedang menjadi barah ini. Apakah pula tindakan dan langkah untuk kurangkan kemudaratan ini? Semua isu ini akan dikupas dalam dokumentari khas dibawakan Kelab Belia Prihatin edisi kedua. Malaysia boleh menjadi suara negara-negara membangun untuk melawan plastik haram ini. Oleh itu saya membuat keputusan bahawa kita perlu lawan dan kita menjadi suara. Dan selebihnya mesti dalam 40% lah adalah sampah plastik. Sampah plastik paling banyak lah, styrofoam, helmet, semua plastik-plastik jenis macam tu. Pencemaran plastik ini satu daripada krisis planetary yang sangat-sangat besar yang kita menghadapi sekarang. Dijangka dalam 9 bilion tan plastik yang kita sebutkan di Pacific Garbage Patch. Macam satu pulau plastik yang mencemarkan alam sekitar kita. Jadi ini memerlukan inisiatif dan kesedaran di semua pihak, terutama sekali juga kepimpinan negara, kepimpinan ahli politik. Kita mengurus sisa dan sampah sebagai contoh. Kita telah mengambil satu teknologi daripada Finland yang it's called Smart Deep Collection System. Tahukah anda, rakyat Malaysia membuang sebanyak 36,699 tan sampah setiap hari. Ini bermakna setiap rakyat Malaysia membuang sebanyak 1.17 kilogram sisa pepejal secara purata. Sekiranya ini berlarutan, tak mustahil pandang kiri, pandang kanan akan kehilatan sampah. Yang menjadi mangsa adalah alam sekitar termasuk sungai. Kami di Kelab Belia Prihatin berkesempatan untuk ke Sungai Kelang, salah satu daripada 50 sungai terkotor di dunia beberapa tahun lalu. Kami berkesempatan untuk mendapatkan Selangor Maritime Gateway SMG untuk mengetahui maklumat lanjut mengenai sisa pepejal plastik. SMG yang berperanan menjaya projek untuk meningkatkan nilai Sungai Kelang menggerakkan jentera pembersih sungai dikenali Interceptor. Inilah Interceptor yang merupakan sumbangan daripada kumpulan rock popular dari Britain Coldplay yang menaja mesin perangkap sampah dinamakan Interceptor. Difahamkan Malaysia merupakan negara pertama yang menerima sumbangan tersebut dan menggunakan mesin perangkap sampah dengan kendalian NGO di Ocean Cleanup. Interceptor 005 ini memulakan operasi di Sungai Kelang pada 2021, mampu memerangkap hingga 100 tan sehari sampah terapung yang dibuang ke dalam sungai sebelum sampai ke laut. Namun sebelum Interceptor 005, terdapat satu lagi mesin perangkap sampah iaitu Interceptor 002 digunakan di Sungai Kelang dengan kendalian NGO sama bersama Selangor Maritime Gateway.
sepanjang 56 km Sungai Kelang ni, kita ada memasang 7 perangkap sampah dan 2 interceptor. Termasuk interceptor yang di belakang saya ni lah. Okey, kalau in totality, pungutan sampah kita telah berjaya memungut sampah daripada 2016 sehingga tahun 2023, Mac 2023, anggaran daripada 10,000 ke 16,000 tan metrik untuk setahun. Dan untuk sebulan anggaran dan 1,000 tan metrik sebulan lah. Kelab Belia Perhatian turut menjalankan tinjauan dan usaha pembersihan Sungai Melayu Iskandar Puteri Johor dengan aktiviti mengutip sampah di hutan bakau di kawasan itu. Sungai Melayu yang berada dalam kawasan seliaan pembangunan oleh Iskandar Investment Berhad IIB ini tidaklah seperti sungai-sungai lain. Walaupun kedudukannya di tengah kawasan pembangunan IIB. Namun tidak dinafikan, sampah-sampah yang berjaya dikutip turut mengandungi bahan plastik yang dibawa dari hulu ke hilir. Impaknya akan mengalir terus ke laut sekiranya tiada tindakan diambil. Namun bagaimana pula dengan sungai-sungai yang lain, terutama sungai yang tidak diurus dengan baik oleh pihak berwajib? Pastinya satu situasi pencemaran yang sukar untuk kita hadap. Pasti anda ingat akan laporan-laporan sebegini. Malaysia menjadi salah sebuah negara tempat pembuangan sampah plastik haram. Ia bermula apabila China menutup sempadannya, tidak lagi menerima sampah plastik untuk dikitar semula di negara itu, yang aktiviti ini dijalankan oleh perusahaan haram. Jelas mantan Menteri Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar Yeo Bee Yin yang juga ahli Parlimen Puchong. Apabila ini berlaku, sindiket ini menyasarkan negara-negara berdekatan dan Malaysia tidak terkecuali. Kerajaan di negara-negara maju, mereka pun tak tahu ada benda macam inilah. Kalau you keluar daripada negara mereka, pergi ke negara lain, plastik itu dikitar semula secara haram. Mereka ingat semua ini keluar, dia pergi kitar semula dengan baik. Oleh itu, negara-negara maju ini juga shocking terdapat berita ini. Oleh itu, saya rasa ini adalah satu loophole dalam recycling policy di negara-negara maju. Selepas kita mengangkat isu ini di international media, negara-negara maju ini dalam recycling policy mereka telah pun memperbaiki recycling policy mereka untuk memastikan bahawa apabila sisa-sisa plastik ini mereka dikutip dan dieksport, sisa plastik ini betul-betul dikitar semula dengan cara yang baik dan mesra alam di negara-negara lain. Jelasnya terdapat kelemahan dari sudut polisi dan perundangan di negara-negara maju. Jelasnya dengan tindakan berani dan lantang itu, Malaysia menjadi suara dalam komuniti negara-negara membangun dan sedikit sebanyak dapat menyelesaikan masalah sampah haram di Malaysia. Dalam babak seterusnya, kami akan membawakan kemudaratan plastik ini. Bukan saja alam menjadi mangsa, manusia juga boleh menjadi korban seterusnya. Kalau dilihat kiri dan kanan kita, lambakan sampah dan plastik di keliling kita. Semua ini puncanya dari sikap kita, tidak menguruskan sampah dan plastik secara teratur. Tahukah anda, pembuangan dan pelubusan sampah tidak teratur boleh menjejaskan kesihatan selain alam sekitar? Ya, ini kebenaran yang perlu kita hadap. Profesor dan Pengarah Eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University Malaysia, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud memaklumkan, kesihatan manusia sangat berkait rapat dengan kesihatan planet. Jelas beliau, hasil tangan manusia ini dijangka lebih 9 bilion tan plastik berada di lautan Pasifik dan ia membahayakan kehidupan.
Dan ini adalah sangat berbahaya kerana bukan saja plastik itu nombor satu menjejaskan kehidupan haiwan dan sebagainya dan tumbuhan di dalam laut, tapi yang menjadi punca makanan kita, tapi juga mikroplastik. Jadi plastik ini pecah, dia menjadi kecil, dimakan oleh ikan dan sebagainya, dan bila kita makan pun kita dapat mikroplastik itu. Tapi juga plastik yang terdedah, dia akan juga mengeluarkan mikroplastik yang kita akan menghidu ke dalam paru-paru. Jadi banyak penyakit yang berlaku akibat mikroplastik. Mikroplastik ini boleh melalui susu ibu. Mikroplastik ini saya sebutkan dihidu, bukan saja dimakan di udara. Jadi bila plastik itu terbiar pun dia akan hidu. Dan akibat ni banyak masalah kesihatan. Misalnya ada kaitan dengan ketidaksuburan terutama kaum lelaki. Ada kaitan dengan penyakit paru-paru di mana ia boleh menyebabkan gejala-gejala paru yang sangat serius. Mungkin juga ada sekarang yang barunya ada kaitan dengan obesiti. Maknanya mikroplastik itu sendiri boleh menyebabkan obesiti. Dan juga kita tahu plastik itu toksik dan mungkin akan akibat lama ialah ada long term ialah kanser dan sebagainya. Selain aspek impak kepada kesihatan, aspek alam sekitar sudah pasti paling terima tempias susulan pembuangan sisa plastik dan sampah tidak terurus ini. Menurut ahli Lembaga Pemegang Amanah Lestari Alam Profesor Tan Sri Zakri Abdul Hamid, kegiatan manusia tidak lestari akan terus mengancam kepupusan haiwan mahupun tumbuhan. Nature would still go on. Tetapi manusia kalau menggugat nature, alam semula jadi, dia punya dampak ataupun impact dia tu akan kena juga kepada manusia. Sekarang kita lihat ekosistem services yang memberi kita air, makanan, udara yang bersih, semua tu telah terancam. 60% daripada ekosistem services ini, perkhidmatan ekosistem telah tergugat. Jadi kalau kita teruskan amalan rakus ini, nanti tahap itu akan lebih tinggi dan mengancam survival manusia. Itu dari segi global. Sebagai orang Malaysia, kita juga ada tanggungjawab. Tapi di peringkat nasional, di peringkat kebangsaan, di peringkat lokal, kita juga ada tanggungjawab. Apa yang dipanggilkan orang think global, yang kita fikir global but act local. Itu tepat sekali. Setiap rakyat, kecil, besar, tua, muda, ada tanggungjawab masing-masing untuk hidup secara sustainable ataupun lestari. Jelas beliau, kesedaran dan tindakan perlu bermula dalam keadaan segera. Sekiranya tidak, alam sekitar pasti akan terus disakiti. Inisiatif dan kesedaran di semua pihak, terutama sekali juga kepimpinan negara, kepimpinan ahli politik nombor satu. Kalau tak ada political commitment tu, orang biasa macam kita ni kurang sikit nak memberikan kita punya iltizam. Masyarakat juga jelasnya perlu beri sokongan kepada inisiatif dan program yang dijalankan serta mempunyai tanggungjawab sendiri untuk memastikan alam terus terjaga. Jelas pensyarah kanan dan fellow penyelidik di Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari UKM, Dr. Ahmad Adri Amir, salah satu ekosistem hutan yang penting dalam negara kita iaitu hutan paya bakau juga tidak terkecuali daripada menerima impak kepada sampah plastik ini. Dalam masa yang sama, dalam era moden ni ataupun antroposen ni, tekanan yang dihadapi bukan setakat memerangkap sedimen ataupun terhapus disebabkan pasang surut,
tetapi akar-akar ni menjadi sangat kondusif untuk memerangkap sampah. Seluruh garisan khatulistiwa, semua negara-negara tropika dan negara subtropika yang mempunyai hutan bakau mengalami isu ini sebab macam kita bincangkan, sampah bukan datang daripada darat sahaja, daripada hulu sungai ataupun pertengahan sungai ke muara. Sampah ni pula boleh juga datang daripada negara lain, daripada sungai-sungai lain, daripada laut pesisir pantai lain. Jadi ada kemungkinan sampah kita buang di rumah kita di Malaysia ni akan boleh sampai ke Indonesia, boleh sampai ke Papua New Guinea, Australia dan seterusnya. Sampah-sampah ni pula akan terperangkap di celah-celah akar bakau dan mereka tidak boleh keluar lagi sebab di bawah arus terperangkap dan air keluar tapi sampah-sampah ni tinggal tetap. Jadi ketika air pasang surut tu, sampah ni terus melekat dan menutup tanah-tanah dan juga akar-akar bakau itu sendiri. Apabila pokok pai bakau ini terjejas, sekaligus beberapa lagi ekosistem dan rantaian mempunyai nasib sama. Jadi bila berkurangannya hutan bakau, bila merosotnya letupan hutan bakau, jadi fungsi-fungsi ataupun ekosistem services, perkhidmatan ekosistem yang disediakan oleh hutan bakau kepada manusia dan juga kepada alam akan juga terganggu. Jadi kita akan kehilangan habitat marine, habitat hidupan laut. Ilmu yang semakin kita tahu sekarang adalah peri pentingnya hutan bakau ni sebagai penyerap karbon yang paling unggul. Jadi dia menyerap dengan pantas pokok-pokok di dalam hutan bakau dan dia simpan dengan sangat banyak dalam sedimen, dalam tanah-tanah hutan bakau ni mengandungi kandungan karbon yang sangat tinggi. Jadi kalau kita sebuah negara yang memainkan peranan sebagai global player, pemain antarabangsa, kita berpeluang sebab kita mempunyai lebih 600,000 hektar kawasan hutan bakau yang keseluruhannya menyimpan berjuta-juta tan equivalent of carbon dioxide dalam sedimen, dalam tanah hutan bakau. Jadi kita kena ambil peluang ini, kita kena ambil peranan ini sebagai global player. Kita lindungi hutan bakau yang kita ada sekarang. Selain itu, jelasnya peranan pai bakau untuk melebarkan garis pantai dan melindungi masyarakat pesisir pantai daripada ribut, taufan dan angin kencang pasti tidak lagi boleh berfungsi dengan baik sekiranya hutan ini terus dicemari sampah serta pembangunan tidak mampan dijalankan. Itulah kesan sekiranya pasir ini tidak diuruskan dengan baik. Dicampak melata, akhirnya alam dan diri jadi mangsa. Jangan biarkan situasi sudah terhantuk baru tengah dah berlaku, barulah kita ingin ambil tindakan. Dalam kupasan seterusnya, kita akan memahami apakah inisiatif yang dimainkan oleh pihak berkuasa, badan bukan kerajaan, swasta dalam mendukung usaha agenda hijau ini. Teruskan ikuti pendedahan berikutnya. Kita perlu bergerak sekarang, ambil tindakan segera. Tindakan pastinya terarah kepada usaha mengurangkan penggunaan plastik ke arah satu gaya hidup yang mementing alam sekitar. Pihak kerajaan, pihak swasta dan juga pengguna perlu bekerjasama dalam memastikan perkara ini dapat diselesaikan. Saya percaya pencapaian maklumat yang jelas hasil daripada kolaborasi semua pihak ini akan dapat untuk memberi pendedahan dan juga maklumat yang jelas kepada pengguna khususnya untuk mereka mengubah dan juga memilih gaya hidup yang lebih mampan. Kerana ini sangat penting untuk kita mengubah masa depan. Selain bahan plastik, bahan sukar terurai juga turut menjadi fokus. Bagaimana kita boleh memainkan peranan dalam memberi kesedaran dan menggerakkan satu gerakan kitar semula secara baik.
Dengan data yang kita ada, at global data that we studied that thoroughly, and also the Malaysian data that we are very privileged to receive from our government, so we have decided that this is the right time for Malaysia to have a specific movement to catalyse the textiles and clothing circular economy in Malaysia, di mana kita punya sasaran adalah number one is that to create awareness that unwanted fabric should be rethink, reduce, reuse, repurpose and recycle. Sebab pengetahuan tu kurang mendalam di Malaysia. Nombor dua ialah yang paling penting, we want to ensure that Malaysia has sufficient textiles or clothing recycling bin. It's only because even if you create of awareness, a lot of awareness, walau bagaimanapun, kalau tak ramai orang tahu di mana nak membuang pakaian lama, benda tu tidak ada faedah juga. Hand in hand, in a nutshell, that's what we do to create awareness, then to ensure that fabric recycling facilities are closer to you. And most importantly is that we communicate you with substantiated data. Pastinya, usaha berterusan daripada korporat amat dituntut. Selain daripada inisiatif syarikat ke arah menjalankan program agenda hijau, cara bagaimana pengoperasian juga boleh diterapkan. I think for us to take this ESG to the next step is looking into how can we use technology to help us achieve these ESG policies. This is also why we exist. As I mentioned before, we provide sustainable technology solutions because I really believe technology should be used to help us achieve this sustainability. So apart from just looking at the policy, in terms of execution, why don't we look into technology that is already out there, is really available, but all we have to do is just put that sustainability lens to it to help us achieve the ESG goals. And I think that's very important lah, because as you know, I think in terms of blueprint, we are very good at doing blueprint, but when it comes to the execution, it's a bit slow. And I understand maybe the workforce or the people in the execution level is not well equipped yet, and that's why training and smart technologies are very crucial in terms of executing these policies very well. Yang pasti pembangunan yang mampan dapat memastikan kelangsungan kawasan-kawasan hutan terus bernafas dan tidak dimusnahkan. Ini yang dijalankan oleh Iskandar Investment Berhad di kawasan Iskandar Puteri Johor yang menerapkan pembangunan mampan. Kita di dalam perancangan untuk membina the first net zero carbon Central Business District in Southeast Asia. Jadi kawasan Paya Bakau ini, as you know, carbon sequestration daripada kawasan Paya Bakau ini adalah yang tertinggi, lebih tinggi daripada hutan biasa dan tanaman-tanaman lain. Jadi kita menggunakan ini sebagai satu aset utama kita dalam membangunkan pembangunan lestari bandar low carbon ini. Ini termasuk usaha untuk menguruskan sisa pepejal. Bagaimana ia boleh diuruskan dengan cekap serta mampan. Penting juga untuk saya kongsi bahawa hasil kecekapan sistem pengurusan sisa pepejal yang kita jalankan juga inilah sebenarnya berhasil untuk mengelakkan daripada sebarang pencemaran langsung atau tidak langsung daripada berlaku di situ. Sekaligus dapat kita memelihara khazanah alam ini. Dengan membangun pembangunan secara terancang, memelihara serta memulihara alam, pastinya pembangunan di kawasan Iskandar Puteri ini boleh dijadikan contoh sebagai sebuah pembangunan lestari. Harapan saya agar sedikit masa lagi Iskandar Puteri dapat menjadi sebuah bandar raya contoh di antara wilayah perniagaan utama di Asia Tenggara. Bukan sahaja melalui penyediaan dan pembangunan infrastruktur fizikal serta peluang pekerjaan, tetapi yang perlu ditekankan juga adalah
satu sudut pandang penjagaan alam sekitar sekaligus menjadikan Iskandar Puteri ini sebagai bukti bahawa alam dan manusia boleh hidup bersama secara harmoni. Ini juga akan menjadikan Iskandar Puteri sebagai satu destinasi pelaburan yang terbaik dan yang unik di Asia Tenggara. It is our responsibility to prioritize sustainable development that safeguards the well-being of Mother Earth. Pastinya kesemua tindakan ini sekiranya diambil dalam keadaan segera, kita menjanjikan dunia yang baik untuk diduduki bagi generasi akan datang. Walau sekecil usaha kita dalam menjaga alam, kesannya sangat signifikan dalam jangka panjang. Usaha ini pastinya perlu disokong dan didukung semua lapisan masyarakat. Terutamanya anak muda, anda pewaris alam ini. Sebagai penggerak belia, Kelab Belia Prihatin sentiasa mengharapkan kerjasama anak muda. Sertailah kempen, jayakannya dengan rela hati demi dunia tercinta ketika masih bertenaga ini.